Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang telah menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka semata-mata kerana dia ingin mengembirakan orang ramai, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang-orang yang telah digembirakan itu marah kepadanya. Sementara sesiapa yang mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang menyebabkan kemarahan orang ramai, maka Allah Subhanahu wa taala akan redha dengannya, dan Allah SWT akan menjadikan orang-orang yang marah kepadanya itu suka kepadanya, sehinggalah Allah SWT akan menjadikan dia baik pada pandangan mereka, dan Allah SWT akan hiaskan kata-kata dan perbuatannya sehingga dipandang baik oleh orang-orang itu. At-Tabrani. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat orang pertama yang akan dibuat keputusan azab ke atas mereka ialah orang yang telah mati syahid. Orang itu akan dibawa ke hadapan Allah SWT, lalu Allah SWT akan memperingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang telah Allah Taala berikan kepadanya, dan dia mengakui nikmat-nikmat itu. Kemudian Allah SWT bertanya, bagaimanakah kamu telah menggunakan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, saya telah berperang demi untuk keredaanmu sehinggalah saya telah mati syahid. Allah SWT berfirman, kamu dusta, kamu berjihad supaya kamu digelar pahlawan dan telah dapat gelaran itu. Kemudian hukuman Allah SWT diperdengarkan, lalu dia diheret ke dalam keadaan ditelengkup dan dihumban ke dalam neraka jahanam. Orang kedua ialah seorang yang telah belajar agama dan telah mengajar orang lain dan juga membaca Al-Quran. Dia telah dibawa ke hadapan Allah SWT, maka Allah SWT memperingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepadanya, dan dia telah mengakui nikmat-nikmat itu. Allah SWT berfirman, bagaimanakah engkau telah pun menggunakan nikmat-nikmat itu? Dia akan menjawab, saya telah mempelajari agama kerana-Mu dan mengajarkannya kepada orang lain, dan saya membaca Al-Quran hanya untuk-Mu, ya Allah. Allah SWT berkata, kamu dusta. Sebenarnya kamu belajar agama supaya dipanggil orang alim, dan kamu baca Al-Quran supaya dipanggil seorang qari, dan kamu telah dipanggil sedemikian. Lalu hukuman untuknya diperdengarkan, dan dia ditarik ke dalam keadaan berterlungkup, lalu dihumban ke dalam neraka jahanam. Orang ketiga ialah seorang yang kaya, dan yang Allah SWT telah diberikan kepada dia nikmat dunia yang berlimpah ruah, pelbagai jenis harta. Dia telah dibawa ke hadapan Allah SWT, dan Allah SWT memperingatkan tentang nikmat-nikmat yang telah dia mengakui nikmat-nikmat itu. Kemudian Allah SWT bertanya, bagaimanakah engkau telah menggunakan nikmat-nikmat itu? Dia akan menjawab, saya telah membelanjakan semua harta yang engkau telah berikan kepada saya pada semua jalan yang engkau suka untuk dibelanjakan, semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Allah SWT berfirman, kamu berdusta. Sebenarnya kamu telah membelanjakan harta supaya orang berkata kepada kamu orang dermawan, dan itu telah pun dikatakan. Kemudian hukuman untuknya diperdengarkan, lalu dia ditarik ke dalam keadaan terlengkup dan dihumban ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Imam Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang belajar ilmu semata-mata untuk mendapatkan harta benda dunia, sedangkan ilmu itu sepatutnya dipelajari semata-mata untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada hari kiamat dia tidak akan mendapat bau harum syurga. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada akhir zaman nanti akan muncul orang-orang yang akan memperdayakan dunia dengan menggunakan agama. Mereka memakai pakaian bulu domba yang lembut untuk memperdayakan manusia, supaya mereka dianggap tidak cintakan dunia. Lidah-lidah tutur bahasa mereka lebih manis daripada gula, sedangkan hati-hati mereka ialah hati-hati serigala. Firman Allah SWT berkenaan mereka, apakah mereka tertipu dengan penangguhanku, ataupun mereka berani untuk melawan daku? Aku bersumpah dengan diriku bahawa pasti aku hantarkan kepada mereka fitnah dalam kalangan mereka sendiri, sehingga orang-orang yang bijak daripada kalangan mereka pun akan keheranan dan kebingungan, yakni Allah SWT dibangkitkan dalam keadaan kalangan mereka terdiri daripada orang-orang yang menyebabkan mereka ditimpa pelbagai kerugian. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sayyidina Abu Sa'id bin Abu Fadalah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata,
Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan manusia pada hari kiamat, iaitu hari yang tiada sebarang syak wasangka tentang kedatangannya, maka seorang penyeru akan menyeru, siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesiapa dalam amalan yang dia lakukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah dia menuntut ganjaran amalan itu daripada orang tersebut. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ialah zat yang terkaya daripada sebarang penyekutuan dalam kalangan persekutu. Maksud Allah SWT ialah zat yang terkaya daripada sebarang penyekutuan dalam kalangan persekutu ialah bahawa persekutu lain boleh menerima penyekutuan, namun Allah SWT langsung tidak boleh menerima sebarang penyekutuan. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang belajar ilmu untuk sesuatu maksud yang lain selain daripada Allah SWT, seperti untuk mendapatkan kemuliaan, kemasyhuran dan harta, maka hendaklah dia menyediakan tempat dalam neraka. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, kamu hendaklah meminta perlindungan daripada Allah SWT daripada jub al-huzan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu jub al-huzan, ul-hazan? Maka baginda Rasulullah SAW menjawab, satu lembah dalam jahanam, yang jahanam terdiri pada mereka perlindungan daripada sebanyak-banyak 100 kali setiap hari. Ditanyakan lagi, siapakah yang akan memasukinya? Baginda Rasulullah SAW menjawab, para qori yang membuat amal untuk menunjuk-nunjuk. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan ada beberapa orang daripada kalangan umatku yang berusaha mendapatkan ilmu dan kefahaman agama serta membaca Al-Quran, kemudian mereka akan pergi kepada pemerintah-pemerintah untuk tujuan peribadi mereka sambil berkata, kita pergi kepada pemerintah-pemerintah dan mengambil faedah keduniaan daripada mereka, namun kita akan terselamat daripada keburukan mereka dengan agama yang ada pada kita. Sedangkan keadaan itu tidak mungkin berlaku sama sekali, yakni pergi berjumpa dengan pemerintah untuk tujuan peribadi dan tidak terkesan pada mereka, seumpama pokok qatat, sejenis pokok yang berduri, tidak didapati apa-apa pun daripada pokok itu selain daripada duri. Demikianlah mendekati pemerintah, tidak akan didapati apa-apa selain daripada keburukan. Hadis riwayat Imam Majah. Baik, tutup hadis ini dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanallah.